Salam sejahtera, ini satu lagi kejutan besar kepada Parti Bersatu. Pendedahan ini luar biasa. Bersatu manipulasi istilah, terhenti keahlian kata Setiausaha Politik Anwar. Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu Muhammad Kamil Abdul Munin, menyifatkan bersatu sebagai memanipulasi istilah terhenti keahlian berhubung kedudukan 6 ahli parlimen parti itu. Muhammad Kamil mencabar Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk menyatakan secara jelas sama ada 6 ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu dipecat atau tidak. Ini selepas Muhyiddin menyifatkan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul membuat tafsiran songsang apabila mengumumkan bahawa 6 wakil rakyat itu kekal sebagai ahli parlimen bebas. Apa yang jelas kita nampak ialah mereka ini 6 ahli parlimen dari Bersatu dipecat meskipun ada percubaan memanipulasi istilah terhenti bagi memenuhi selera tekak Muhyiddin. Penafsiran peruntukan itu harus dilihat secara konteks keseluruhannya. Jangan menuding jari kepada orang lain, menuduh speaker sebagai songsang dan sebagainya. Kamu dahulu yang enggan untuk bersetuju untuk pindahan itu dilakukan dengan lebih ketat. Kenapa Ketua Pembangkang perlu menggelupur sekarang, katanya. Marahlah Presiden kamu, katanya kepada Malaysia Kini. Sebelum ini Anwar membidas Bersatu sebagai pihak yang bertanggungjawab, membolehkan 6 ahli parlimen berkenan kekal dengan kerusi masing-masing walaupun kini menyokong kerajaan. Dia menjelaskan semasa akta anti lompat parti itu digubal di parlimen dulu, wakil Bersatu sendiri menolak peruntukan mengenai seorang yang dipecat parti akan kehilangan kerusi. Dalam kenyataan balas, Muhyiddin mendakwa bahawa Anwar gagal memahami perlembagaan persekutuan dan bukan partinya. Menurutnya, perkara 49A Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan mana-mana ahli parlimen yang terhenti menjadi ahli parti maka kerusinya didakwa di Dewan Rakyat hendaklah dikosongkan. Dia berkata selaras dengan peruntukan ini, Bersatu telah membuat pindahan perlembagaan parti untuk memasukkan keadaan di mana wakil rakyatnya terhenti keahlian serta merta apabila gagal mematuhi arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Bagaimanapun, Kamil yang juga timbalan Ketua Pemuda PKR menyangkal kenyataan Muhyiddin sebagai tidak tepat. Dia turut merujuk kenyataan bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang mempertahankan dakwaan Anwar. Tan Sri Wan Junaidi dengan jelas menyatakan bahawa Perikatan Nasional ketika itu sebahagian kerajaan enggan menyokong akta ini sekiranya tidak menggugurkan 2 syarat, iaitu melanggar arahan parti dan melanggar arahan whip berlandaskan untuk dapat kelulusan di Dewan Rakyat. Pada November tahun lalu, Asdrawani melaporkan Wan Junaidi sebagai berkata bahawa dia bertegas mau memasukkan klausa yang menyatakan ahli parlimen yang melanggar kehendak parti akan kehilangan kerusi mereka secara otomatik. Kamil berkata bahawa berlandaskan penerangan Wan Junaidi, 6 ahli parlimen itu dipecat oleh Bersatu dan tidak ada istilah terhenti keahlian seperti didakwa oleh parti berkenaan. Kalau dipecat, maka perkara 49A dalam kurungan 2 kurungan C adalah terpakai di mana mereka tidak akan terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat hanya disebabkan pemecatan, katanya lagi. Perkara 49A dalam kurungan 2 kurungan C Perlembagaan Persekutuan menyatakan seseorang ahli Dewan Rakyat tidak terhenti menjadi ahli Dewan itu menurut perkara ini hanya disebabkan oleh kurungan C pemecatannya daripada keanggotaan dalam parti politiknya. Sebelum ini, PN turut membidas keputusan Speaker Dewan Rakyat mengekalkan kerusi 6 ahli parlimen Bersatu yang berpaling tadah dengan mengatakan ia mengkhianati semangat dan hasrat
murni pindaan perkara 49E, Pelembagaan Persekutuan bagi menghalang ahli parlimennya bertukar parti. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Dengan laporan ini, ada orang tanya, ada netizen tanya, adakah Parti Bersatu akan diharamkan ataupun Parti Bersatu terpaksa bermula dari bawah untuk membentuk semula perlembagaan mereka? Adakah Parti Bersatu terpaksa membuat perlembagaan baru parti mereka? Kerana sebelum ini sudah pernah berlaku dalam Parti UMNO dulu, apabila pernah diharamkan gara-gara pertelingkahan dan juga gara-gara berlaku kekecohan berkait pimpinan Parti UMNO dan juga perlembagaan pada waktu tersebut. Akhirnya diharamkanlah UMNO seketika pada waktu itu sehingga munculnya UMNO baru 2.0. Hari ini apabila Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menyatakan perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, netizen dengan cepat sekali menangkap dan mentafsir. Mereka kata, betulkah kalau ini memang berlaku? Pastilah ini akan menimbulkan masalah besar kepada Parti Bersatu. Karena kata netizen, yang mereka tahu parti ini mempunyai perlembagaan, di atas mereka ialah perlembagaan persekutuan. Jangankan parti, perlembagaan negeri pun di bawah perlembagaan persekutuan. Ini kan pula perlembagaan parti sahaja. Jadi dengan itulah netizen mula bertanya, adakah kalau dengan ini terus saja bersatu menentang kerajaan, adakah potensi bersatu akan diharamkan atau dibubarkan? Kerana perlembagaan mereka yang baru dipindah itu kini adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Hal ini disahkan oleh Johari Abdul, yaitu yang dipertua Dewan Rakyat, Speaker Dewan Rakyat, yang mendapati arahan-arahan di bawah pasal 10.5 perlembagaan bersatu adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Beliau berkata, perlembagaan bersatu menafikan hak 5 ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana termaktub mengikut perlembagaan persekutuan, peraturan pertuan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan, kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada 5 ahli parlimen berkenan. Perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIP Bersatu, Datuk Seri Ronald Kiandi pada Selasa lalu, bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis pemakluman kekosongan kerusi 5 ahli parlimen menurut perkara 49E perlembagaan persekutuan berikutan keahlian mereka dalam parti itu telah terhenti. Salinan surat itu juga ditujukan kepada 5 ahli parlimen berkaitan. Saudara berkenan dengan surat permohonan oleh Bersatu kepada 5 ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat. Saya mendapati sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang, kata Johari Abdul. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah perkara 49E dalam kurungan 1 perlembagaan persekutuan, kata Johari. Dalam mempertimbangkan notis itu, Johari berkata, beliau merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK, menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti DR7 tahun 2022 penyata JPKP. Ini termasuk penyata rasmi bertarikh 11 April 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 dan penyata rasmi bertarikh 27 dan 28 Julai tahun 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu.
Saya mendapati daripada dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa panjang, kata speaker. Selain itu, saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia juga merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan, kesemua undang-undang atau peraturan adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan menurut surat itu lagi. Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi Parlimen Labuan, menurut surat berasingan Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah susulan. Ahli Parlimen berkenan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman membawa tindakan terhadap Bersatu melalui perfailan guaman di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Oleh kerana kes ini sedang dalam pertimbangan mahkamah, saya tidak mahu merosakkan kepentingan pihak yang berbicara dalam kes mahkamah itu dengan keputusan saya di bawah perkara 49E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya ingin kongsikan kepada Anda satu dapatan daripada Harapan Daily. Jaga-jaga siapa buat TikTok bacaan kunut nazilah, ajak doakan musibah kepada Perdana Menteri. Ini betul-betul tindakan yang bagi saya betul-betul tak berakal lah. Bayangkan Perdana Menteri yang kita sanjung, Perdana Menteri yang memimpin negara ini, didoakan doa musibah. Ini pada pendapat netizen, ramai netizen kata, ajaran siapalah yang membuat seperti ini? Pemimpin negara sepatutnya didoakan yang baik-baik, memimpin negara dengan cara yang terbaik, memimpin negara dengan hikmat daripada Allah. Ini didoakanlah pula dapat musibah. Ini pastilah satu tindakan yang betul-betul tidak bermoral. Perkara ini memang dikecam. Apapun agama, saya yakin tiada yang mengajarkan untuk didoakan pemimpin itu musibah. Tak tahulah ini ajaran mana. Adakah itu sebenarnya ajaran agama atau ajaran parti semata-mata? Melampau apabila penyokong pembangkang membuat hantaran satu akaun TikTok yang menyertakan bacaan kunut nazilah sambil mengajak orang ramai mendoakan musibah ke atas Perdana Menteri. Susulan itu, Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM akan membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, JAKIM sekaligus menyerahkan kepada MCMC untuk menyiasat dan mengambil tindakan ke atas akaun itu. Kita akan meminta MCMC menilai kandungan berkenan dan terpulang kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan lanjut, katanya pada sidang media selepas merasmikan program Jelajah Madani Ulama dan Umara Peringkat Zon Utara di Ipoh hari ini. Beliau menegaskan, tindakan pengguna media sosial terbabit tidak sepatutnya berlaku. Malah ia bertentangan dengan ajaran Islam. Katanya lagi, jika terdapat perbezaan pandangan atau pendapat, ia boleh dizahirkan dengan beradab, menerusi cara yang betul, katanya lagi. Mengadakan doa supaya pemimpin-pemimpin dilaknat itu bukan ajaran agama kita, katanya lagi. Nabi Muhammad mengajar berkasih sayang, kata beliau. Sekiranya ada beza pandangan atau pendapat, apatah lagi dengan pemimpin seagama kita, sepatutnya kita menzahirkan, biarlah dengan adab dan cara yang betul, tambahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila diberikan amaran seperti ini oleh JAKIM, Anda harus percaya. Mana yang nak dipercaya? Orang politik ataupun Jabatan Agama Islam, Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM. Kalau JAKIM, dia tiada kepentingan langsung mana-mana parti politik. Tetapi parti politik ini banyaklah caranya untuk menang
untuk memenangi hati rakyat, mendapatkan sokongan, termasuklah berani menunggang agama, dan lagi teruk berani pula menganjurkan doa kunut nazilah, ajak doa musibah kepada PM. Ini bukan dibuat oleh parti pembangkang, tetapi penyokong pembangkang pula. Penyokong-penyokong pembangkang ini sepatutnya diajar oleh para pemimpin pembangkang, khususnya parti PAS, untuk berubah dan tidak melakukan perbuatan yang jahat seperti ini. Mendoakan musibah ke atas Perdana Menteri itu perbuatan yang benar-benar tidak diajar oleh agama manapun. Susulan itu, JAKIM telah membuat laporan dan mohon MC mengambil tindakan. Betul lah, kita harapkan MC mengambil tindakan sekeras-kerasnya, tegas kepada orang-orang seperti ini. Yang hairannya, bila orang itu sudah ditahan, direman, disiasat, barulah orang kata tiada kebebasan bercakap, ada penganiayaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka lah yang memang membuta tuli, sanggup ditunggang oleh orang-orang politik semata-mata untuk menjatuhkan pemimpin. Perbuatan itu perbuatan paling dayus sekali. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan yang pastinya paling dibenci oleh Parti Bersatu. Apabila sudah terang lagi bersuluh, sudah terang disuluh lagi. Pasal bersatulah, undang-undang anti lompat parti lompang. Rupa-rupanya masalah kelompangan undang-undang anti lompat parti ini bukan disebabkan oleh Speaker Dewan Rakyat yang disebut-sebut. Jauh sekali salah Anwar Ibrahim. Salah sebenarnya adalah kepada Parti Bersatu, khususnya pimpinan Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Bangi, Serizan Johan, menegaskan bahwa Bersatu ketika menjadi kerajaan tidak bersetuju bahwa wakil rakyat yang dipecat perlu mengosongkan kerusi. Oleh sebab itu, katanya, perkara 49E Perlembagaan Persekutuan mengenai lompat parti mempunyai kelompangan yang ketara. Dengan keputusan Speaker dalam hal 6 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, tiba masa kita pertimbangkan untuk pindah perkara 49E dalam kurungan 2 kurungan C Perlembagaan. Katanya Bersatu adalah puncak mengapa kita ada kelompangan ini, yang coba diperbaiki melalui pindahan oleh parti politik dalam perlembagaan parti. Selepas 6 ahli parlimen menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, barulah mereka terhege-hege untuk pindah perlembagaan mereka. Kalau nak faham lagi, mudah saja. Kelompangan yang berlaku dalam Akta Anti Lompat Parti sudah dibaca, sudah dihidu oleh parti-parti yang lain seperti UMNO, PKR, Amanah, dan DAP. Dan pas sekali, satu-satunya yang tidak dapat menghidu atau sudah menghidu tetapi tidak mengambil apa-apa tindakan ialah Parti Bersatu. Pada peringkat awal mereka tidak mengambil tindakan karena mereka merasakan Akta Anti Lompat Parti itu sudah sempurna. Tetapi parti yang lain seperti PKR, UMNO, mereka tahu ada kelompangan berlaku kalau ahli mereka menyokong pembangkang ataupun sesiapa yang tidak mengikut en blok. Mereka mengenakan tindakan saman, pampasan, dan juga boleh dikenakan lompat parti. Mereka buat itu untuk menutup kelompangan perlembagaan itu. Parti UMNO, PKR, dan DAP serta Amanah, mereka membuat pindahan dalam perlembagaan parti masing-masing. Mereka memasukkan klausa denda, saman, pampasan, ataupun bersetuju mengosongkan kerusi. Dengan tindakan itu, maka langkah Sheraton 2.0 tidak menjadi. Walaupun Hadi Muhyiddin pada waktu itu berulang kali kata dah cukup jumlah, ada SD dan sebagainya, tak menjadi juga kerana parti seperti UMNO dan PKR sudah menutup lompang itu melalui pindahan perlembagaan parti mereka. Tetapi Parti Bersatu tidak buat. Akhirnya
barulah terhege-hege membuat pindahan perlembagaan mereka karena mereka tahu sudah bahwa mereka kini terkena sendiri. Itu sebabnya apa yang berlaku sekarang, kata Serezan, adalah masalah daripada bersatu. Kalau bukan kerana bersatu, undang-undang anti lompat parti kita akan lebih ampuh, katanya lagi. Bak kata pepatah Inggris, mereka out of their own misfortune, ataupun menulis mereka punya kerugian sendiri. Untuk rekod, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2022 tidak bersetuju seorang ahli parlimen yang dipecat daripada parti atau meninggalkan parti atas sebab-sebab tertentu perlu mengosongkan kerusinya. Pendirian Muhyiddin yang juga ahli parlimen Pagoh itu dinyatakannya dalam mesyuarat khas parlimen bagi membentang dan membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 pada April 2022. Mengulas lanjut, Serezan bertanyakan sama ada Bersatu yang juga sekutu PAS dalam blok Perikatan Nasional PN itu akan melakukan pusingan new. Persoalan yang saya ingin utarakan kepada Bersatu adalah, adakah anda semua bersedia untuk U-turn pendirian anda dan sokong pindaan kepada perkara 49A Perlembagaan Persekutuan? Soalnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.